Okey, apa khabar semua? Saya Cikgu Mia. Hari ini kita tengok bab 12, contoh 21, muka surat 262 dalam buku teks anda. Okey, mana satu yang sesuai untuk mentafsirkan data yang diberi? Mean, mode atau median. Okey, sebenarnya ada beberapa garis panduan bila nak guna mean, median atau mode untuk membuat kesimpulan ke mentafsirkan data yang diberi. Mean dipilih sebagai sukatan kecenderungan memusat. Semua ini adalah sukatan pengkiraan yang dipanggil sukatan kecenderungan memusat. Mean dipilih kerana melibatkan keseluruhan data apabila terdapat nilai ekstrim, sebab bila kita cari mean iaitu purata, kita campur semua lepas tu bahagi oleh ada berapa data. Kalau ada nilai ekstrim, mean tidak dapat memberi tafsiran yang tepat. Tidak tepat. Okey, kerana nilai ekstrim itu mempengaruhi mean. Kalau ada nilai yang terlalu besar atau tiba-tiba ada satu nilai yang terlalu kecil, mean yang purata, nilai purata yang kita kira tidak dapat menunjukkan keadaan yang sebenar data-data yang kita kumpul. Kalau ada nilai ekstrim. So, kalau ada nilai ekstrim, mean tidak sesuai diguna. Okey, bila kita guna median untuk mentafsirkan data, ialah lebih sesuai apabila terdapat nilai ekstrim. So, kalau ada nilai ekstrim, kita guna median. Okey, ambil yang tengah-tengah. Okey, kerana nilai ekstrim tidak mempengaruhi median. Mengapa? Nilai ekstrim, okey, kalau median, kita susun nilai dari terkecil hingga terbesar. So, nilai ekstrim itu akan berada di sini atau di sini. Dia ada di hujung-hujung. Dia sama ada terlalu kecil atau terlalu besar. So, kalau kita guna median, dia tak mempengaruhi tafsiran kita. So, kita guna median apabila ada nilai ekstrim. Sebab nilai ekstrim sama ada dia terkecil atau terbesar. Dia terletak di hujung, dua hujung. Sebab median adalah yang tengah-tengah. Kita ambil yang tengah-tengah. So, ini dua tak mempengaruhi kita. So, median adalah sesuai apabila ada nilai ekstrim berbanding dengan mean. Okay, mean akan dipengaruhi. So, mode, bila nak guna mode paling sesuai diguna apabila data yang diguna adalah data kategori. Data kategori ialah data yang bukan numerik, yang bukan kita boleh bilang dengan nombor, dengan angka. Contohnya item kegemaran atau item popular, atau perasa yang kamu suka, okey, warna. Semua itu yang kita tak boleh bilang dengan angka, yang bukan data numerik, iaitu data kategori. Kita guna mode. Mana yang paling disukai oleh kekerapan paling tinggi, iaitu yang paling disukai ke, yang paling tidak disukai ke. Okey, so kita guna mode apabila data itu adalah data kategori. So, kita tengok contoh. Tentukan jenis sukatan kecenderungan memusat, iaitu mode, mean, median. Mana yang sesuai bagi situasi yang berikut? Nombor 1, plot batang dan daun. Ini panggil plot batang dan daun. Menunjukkan berat guli dalam 10 balang plastik. Okey, dalam 10 balang plastik, kontainer, ada 50 biji, ada 56, ada 58, 61, 61, 64, 67, 72, 76, 79. So, mean sesuai digunakan sebab sini ni, tengok dia di antara bilangan guli dalam 10 kontainer itu, di antara 50 lebih sampai 70 lebih. Tak ada yang ekstrim, macam tiba-tiba ada satu 300 ke, atau tiba-tiba ada satu tinggal 5 ke. Ini nilai ekstrim tak ada. Bila tak ada nilai ekstrim, kita boleh guna
mean untuk mentafsir, menunjukkan situasi itu. Okey, membuat kesimpulan lah untuk itu. Okey, so nombor 2, piktograf menunjukkan perisa aiskrim yang digemari oleh murid Datika idaman. So, perisa, apa rasa aiskrim itu tidak boleh dibilang dengan angka. So, ini adalah data kategori. So, kita guna mode. Mana yang paling disukai? Coklat. Okey. So, kita guna mode untuk data kategori. Alright, nombor 3, graf garis menunjukkan pengeluaran kelapa sawit bagi sebuah kilang dalam tempoh 5 bulan. Okey, ini pengeluaran dia 70 tan, 50, 50, 60, 40. So, mean boleh digunakan sebab dia tak ada nilai yang ekstrim sangat. Okey, bukan kata tiba-tiba ada 5,000 ke 500 tan ke, then ini ada 5 tan ke. Ya, dia tak ada nilai ekstrim. Dia lebih kurang di dalam julat yang dalam range yang 70 sampai 40. Okey, so tak ada yang terlalu nilai yang terlalu jauh beza, maka tak ada nilai ekstrim, maka pilih mean untuk mentafsirkan data begini. Alright, nombor 4, jadual menunjukkan masa bagi murid tingkatan 2 Melo melayari internet. Okey, 2 belajar guna 1 jam tengok komputer, 5 2 jam, ini 3 jam, 7 orang 4 jam, 6 5 jam, 4 6 jam, 3 7 jam. So ini pun tak ada nilai ekstrim, kita boleh guna nilai mean. Bukan kata sini ada tiba-tiba satu belajar guna satu hari 24 jam dia ambil 22 jam. Tak ada kan, tak ada nilai ekstrim begini. So kita boleh guna nilai mean untuk mentafsirkan data begini. Okey, nombor 5, plot titik menunjukkan masa bagi 10 orang pemandu yang membuat perjalanan dari Ipoh ke Melaka dengan menaiki kereta. So tengok sini sangat jelas, ini ada data-data. Tiba-tiba ada satu di hujung sini. Di antara dia tak ada. So angka 2 ini adalah nilai ekstrim. Ini adalah nilai ekstrim yang terlalu jauh beza dari yang lain, maka kita guna median. Okey, tadi cikgu sudah kata kalau kita ambil median, yang nilai yang paling kecil itu terletak di hujung sini. Dia tak ganggu yang nilai tengah-tengah. Okey, jawapan dia masih tepat. Dia tidak diganggu oleh nilai yang terkecil ini. So kita guna median untuk mentafsirkan data-data begini. Okey, bila ada nilai ekstrim. Okey, nombor 6, carta pie menunjukkan buah-buahan yang menjadi kegemaran murid di tingkatan 2 Gemilang. Okey, ini buah-buahan, jenis buah, perasa dia lain. Okey, ikut kegemaran. So ini ialah data kategori. Kita tak boleh bilang dengan 1, 2, 3 itu rasa buah itu, jenis buah itu. So ini adalah mode kategori, ini adalah data kategori, maka kita guna mode. Bermaksud kita tengok saja kita tahu paling ramai belajar suka rambutan. Okey, kita boleh tafsirkan dengan senang. Okey, nombor 7, carta palang menunjukkan masa bagi beberapa orang murid mengulang kaji pelajaran dalam sehari. So ini 2 jam punya berapa orang, 1 jam, 2 jam, yang guna 4 jam, ada 5 jam. Tiba-tiba ada satu nilai ekstrim di sini. Terlalu tiba-tiba, jauh beza, jauh beza sangat. Okey, ini 14, yang lain itu dekat 5 sahaja. So ini adalah kira nilai ekstrim. Bila ada nilai ekstrim, paling senang kita guna, kalau ada nilai ekstrim kita guna median, sebab nilai yang terlalu besar tiba-tiba itu tak ganggu
nilai median kita. Okay, so kita kena guna mean, median atau mode dengan sesuai untuk mentafsirkan data yang diberi bergantung kepada keadaan. Mean digunakan kalau tak ada nilai ekstrim, median digunakan kalau ada nilai ekstrim, mode digunakan kalau data itu adalah data kategori yang tak boleh dibilang dengan angka, macam boleh bilang punya dan tak boleh bilang. Okey, kegemaran, apa yang you tak suka, kenderaan jenis apa yang anda guna pergi sekolah. Okey, itu kira data kategori. Okey.